Kalau kita lihat secara fizikal, kita akan nampak dia hilang fokus. Macam murid yang kata hilang fokus, dia kerap termenung lah. Dia banyak termenung, dia duduk sorang-sorang, dia kemungkinan dari segi fizikal dia tak enjoy. Okay, kita boleh nampak reaksi dia tak nak pergi jumpa, tak nak pergi ke sekolah, dia takut orang mengata, orang cerita, saya tahulah ada orang kutuk-kutuk awak kat internet kan, dekat semalam saya nampak you kena macam ni. So dia takut. Okay, dan kemungkinan juga dia kurang tidur. Bila dia asyik berfikir, ya, dia tak selesa lah. Dia tak, bila kita ni manusia terlalu banyak fikir, kita takkan rasa macam tiba-tiba rasa macam nak tidur tapi tak boleh tidur. Itu yang boleh menyebabkan badan pun makin kurus, selera makan hilang. Dari segi kesan psikologikalnya pula, dia ketakutan. Dia takut. And then dia rasa, ada yang saya pernah jumpa murid-murid yang dibuli secara cyber ni, dia tak nak pergi ke sekolah, dia ponting berhari-hari and then dia pergi enjoy. Dia pergi ambil benda-benda yang tidak baik lah, untuk menghilangkan dia punya ketakutan supaya dia self esteem dia meningkat semula. Okey, and then ketakutan kepada telefon. Ada orang kata, mak bapak kata, okey pula kalau dia takut kat telefon, lebih baiklah dia takut daripada dia tak takut. Sebenarnya rugi juga sebab sekarang ni teknologi perlu digunakan. Dari segi PDP pun masih lagi kita perlu gunakan. Pembelajaran secara maya ni sebenarnya saya tidak katakan efektif tetapi sangat-sangat berguna. Jadi kita kena balance, okey? Dan apa yang saya nampak adalah kesan yang paling mendalam adalah dari segi dia punya emosi. Betul. Pemikiran dia tidak rasional. Okay, emosi dia tidak terjaga. Jadi efek keseluruhan kehidupannya sangat-sangat tidak lagi seimbang. Itu yang kita takutkan dengan murid-murid yang terjebak ataupun menjadi mangsa buli cyber ini, Mira. Itu kesan bagi si mangsa. Bagaimana pula kesan kepada si pelaku kalau pihak sekolah ataupun orang kata pihak berkuasa dapat tangkap mereka? Kita ambil skop yang lebih kecil lah, pihak sekolah kan, kerana kita bincangkan tentang remaja. Bagaimana cikgu kalau si pelaku ini berjaya ditangkap, mungkin akan dihantar ke unit kaunseling atau bagaimana? Pertama sekali, jika ditangkap, sama je tindakan dengan buli fizikal. Sebenarnya niatnya sama. Nak membuli, nak memberikan orang itu tidak gembira. Sehingga orang tu ada kalanya yang paling merisaukan mengambil tindakan membunuh diri. Ada banyak isu yang berlaku sekarang. Jadi tindakan akan diambil oleh unit disiplin terlebih dahulu. Ya, dan unit disiplin akan membuat siasatan. Jika didapati benar, maka akan dirujuk kepada unit kaunseling untuk mengadakan sesi kaunseling. Tetapi yang paling jelas adalah kami, dua-dua pihak, unit disiplin dan unit kaunseling akan mengambil tindakan seperti memanggil ibu bapanya, memberikan kronologi dan melihat sama ada tingkah laku ini boleh dimodify atau sebaliknya. Tetapi saya di pihak sebagai kaunselor lah, ya, kita melihat mungkin murid ini sebagai mangsa dan pemangsa tidak tahu apakah sebenarnya fungsi mereka sebagai murid sekolah. Jadi kita cuba mengubah tingkah laku tersebut melalui intervensi dan juga rawatan sesi kaunseling, insya-Allah. Baik. Itu untuk kesan kepada kedua-duanya, mangsa dan juga pemangsa. Daripada segi cara cegah pula, cikgu, kita nak menghalang benda ini daripada terus berleluasa, kita kena cegah terlebih dahulu. Ada sedikit saranan, cikgu, bagaimana untuk kita mencegah perbuatan buli cyber ini dari terus berlaku dalam kalangan remaja? Untuk mencegah bermula dengan anak itu sendiri, murid itu sendiri. Jika anda boleh minimalkan penggunaannya dan anda selesa dengan apa yang anda dapati, teruskan. Macam sebentar tadi saya katakan. Bagi ibu bapa juga, anak-anak ni, murid-murid ni kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa teknologi ini digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Tetapi berikanlah sedikit hiburan. Tidaklah dikatakan kita ni jangan terlalu kontrol, kongkong itu perlu, tetapi ada juga kelonggarannya. Jadi ibu bapa hadkan. Ibu bapa yang bayar internet. Betul. Ibu bapa hadkan, cikgu. Hadkan and then pantau. Pastikan anda semua tahu password dia. Pastikan anda semua tahu dan akaun yang digunakan juga bertepatan, bersesuaian. Dan ibu bapa riki-rikilah juga, tengok-tengoklah juga keadaan anak itu. Jika anak bila tengok muka dah sengit-bengit, ya, dah mula nak nangis ke apa, tanya kenapa. Okey, jika anda rasa dibuli pada masa itu, jadi berikan juga pandangan sebagai orang dewasa bahawa okey, cukuplah.
Okey, tumpukan perkara lain. Lakukan perkara lain. Sudahlah kita berada dalam alam maya kerana alam maya ni adalah worldwide, tanpa jaringan. Jadi siapa pun boleh akses. Ya, kalau pendapat cikgu sendiri untuk golongan bukan remaja lah, kita ambil kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Kadang-kadang peringkat sekolah rendah ni mereka pun dah ada email mereka sendiri dan mungkin mereka pun ada akaun media sosial mereka sendiri. Pada pendapat cikgu, perlu ke di usia seawal itu mereka dah didedahkan dengan penggunaan media sosial? Perlu, kerana saya juga nampak daripada kesan yang lebih baik. Kerana jika kita tidak dedahkan, janganlah dedah sampai seumur 3-4 tahun. Untuk yang hiburan tu kita kena hadkan. Tetapi keperluan ini juga perlu ada batasan. Jadi kita tidak menyekat, cuma kita ambil tahu aktiviti tersebut. Jika untuk perkara yang memberikan anak ini lebih maklumat dan maklumat itu elok untuk dirinya dari sudut kehidupan, ya, jadi teruskan. Ya, dan kita boleh sekat sebenarnya. Kita boleh sekat dan kita jaga akaun anak tu. Betul. Kalau gunakan akaun kita lebih baik sebab anak tu masih kecil. Betul. Maksudnya seperti kata ulama lah kan, kita kena didik anak kita sesuai dengan peredaran zamannya. Sedikit kesimpulan dan juga nasihat cikgu kepada semua yang sedang menonton di rumah sekarang. Jadi kepada mangsa buli, ya, jika anda tidak selesa lagi, ya, anda boleh membuat laporan. Jika di sekolah, anda boleh laporkan kepada unit disiplin, unit kaunseling ataupun guru-guru yang anda rapat dan anda suka untuk berbincang. Tetapi untuk buat laporan ke pihak yang lebih tertinggi, apa kata anda pergi ke Pusat Pengendalian dan Respon Insiden Keselamatan Komputer MyCert. MyCert 999. Betul. Ya, bila anda rasa kita tidak boleh lagi nak cope dan memberi impak yang sangat teruk, jadi saya sangat sarankan janganlah berdiam diri. Dia makan dalam ni takut. Betul. Mira. Okey, buat laporan. Jumpa cikgu. InsyaAllah guru-guru anda sangat membantu dan guru-guru anda juga boleh berbincang. Apakah solusi terbaik? Jangan berdiam. Jangan berdiam diri. Anda juga gunakan teknologi untuk sampaikan mesej kepada guru-guru anda. Betul. Ataupun orang dewasa yang berpengalaman untuk pastikan anda sihat dan sejahtera dari segi emosi, fizikal dan kerohanian. Saya sangat risau. Buli ini kita tidak boleh sekat, Mira. Betul. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat terbuka. Ya. Siapa-siapa boleh dibuli. Saya pun boleh dibuli. Tetapi bagaimana saya menerima?